Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupigo. Anda bersama saya Ekram. Ini adalah bahagian kedua makhluk legenda dalam cerita rakyat Malaysia. Semasa saya buat kajian pasal topik ni, saya jumpa banyak persamaan haiwan mitos ataupun haiwan legenda kita dengan haiwan mitos di luar negara kita. Apa yang membezakan ialah ciri-ciri mereka. Membuatkan saya terfikir, adakah haiwan-haiwan mitos ini sebenarnya pernah wujud di dunia? Dari burung gergasi di langit sehinggalah wanita berekor di laut. Ini adalah 5 makhluk legenda dalam cerita rakyat Malaysia bahagian 2. 5. Garuda. Garuda bukanlah seekor haiwan mitos yang asing bagi penduduk di negara Malaysia, Indonesia, India, Mongolia dan Thailand. Di beberapa negara yang lain pula, burung Garuda ini diberikan nama yang berbeza seperti Phoenix, Karura, Kangarit ataupun Firebird. Walau apapun nama yang diberikan, ia tetap merujuk kepada seekor burung yang sangat-sangat besar. Kisah Garuda di dalam budaya kita diceritakan di dalam Hikayat Merong Mahawangsa, Sejarah Kedah, satu penulisan kisah legenda dan mitos. Burung Garuda ini kononnya duduk berseorangan di Pulau Langkawi. Pada suatu hari, datanglah burung Raja Wali dan seekor burung kakak tua. Mereka memberitahu Garuda yang ada seorang putera Raja Rom yang akan ke China untuk mengahwini puteri China. Garuda tidak merestui perkahwinan ini. Dia kemudian mahu menggagalkan perjalanan putera Rom dari Rom ke China. Tapi sebelum itu, dia pergi bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dahulu. Nabi Sulaiman kemudian bersabda, kalau sudah ditakdirkan jodoh mereka, biarkan mereka berdua berkahwin. Si Garuda tadi masih lagi tekad untuk menggagalkan perkahwinan mereka. Dia kemudian terbang ke China, menyambar puteri China dengan kukunya dan membawa dia ke Pulau Langkawi. Tidak cukup dengan itu, dia tekad menyerang rombongan putera Rom yang di dalam perjalanan ke China. Berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat sehinggalah dia menyangka yang putera Rom tadi telah pun meninggal dunia. Dia pun kembali kepada Nabi Sulaiman dan mengkhabarkan dengan takbur apa yang dia telah lakukan. Nabi Sulaiman kemudian marah dengan Garuda dan menitahkan Raja Jin yang dikenali sebagai Harman Shah membawa putera Rom tadi dan puteri China untuk dikahwinkan. Garuda yang tadi kecewa kerana malu disebabkan gagal menghalang perkahwinan tadi menghilangkan diri. Itulah sejarah mitos Garuda yang ditulis di dalam Hikayat Merong Mahawangsa. 4. Ikan duyung. Duyung bukanlah makhluk mitos yang asing bagi kebanyakan budaya di dunia. Begitu juga di dalam budaya kita. Mengikut kepercayaan budaya dari barat, duyung adalah makhluk mitos yang cantik. Mereka tinggal bersembunyi dari manusia di dasar lautan. Secara lazimnya, kebanyakan budaya percaya dan setuju duyung adalah wanita yang mempunyai badan separuh manusia dan separuh ikan. Selain itu, mereka percaya duyung adalah putri yang kononnya telah disumpah. Di kisah rakyat yang lain pula menceritakan duyung ini akan menggoda para pelaut. Bayangkan ketika berada di tengah-tengah laut, mereka terdengar bunyi nyanyian, tangisan ataupun wanita berbual. Bila mereka cuba mendekati, bunyi tersebut rupa-rupanya sekumpulan duyung yang cantik. Duyung-duyung ini pula akan menjadikan anak-anak kapal sebagai mangsa mereka, sama ada dilemaskan ataupun dibawa ke dasar lautan. Spesies duyung ini menyerupai haiwan mitos Senco, tapi Senco adalah seorang lelaki. Berbalik kepada budaya Melayu pula, berbeza 180 darjah dari apa yang dipercayai di barat. Duyung tidaklah secantik seperti yang anda sangka. Di budaya kita, indah kabar dari rupa. Bila duyung di sini mempunyai paras rupa yang kurang cantik, lebih kepada menakutkan. Pada tahun 2006, satu muzium di Selangor telah memaparkan apa yang mereka percaya sebagai seekor duyung, separuh wanita dan separuh ikan. Rambutnya panjang, selain mempunyai jasad yang menakutkan. Kononnya, ia telah ditangkap menggunakan kaedah mistik di Jawa Barat dan menjadi pameran di sana. Di Sabah pula, makhluk duyung ini dikenali sebagai galap ataupun hantu air. Makhluk yang akan menggoda mereka untuk masuk ke dalam air, atau lebih tepat lagi, ada juga yang percaya makhluk-makhluk ini adalah dari golongan jin. 3. Sulu Bidar. Legenda Sulu Bidar. Mungkin Sulu Bidar ini tidak asing di kalangan kaki pancing sekitar Tasik Kenyir Terengganu, Tasik Banding Perak,
Tasik Chini dan Sungai Pahang. Bayangkan ketika anda sedang memancing di tasik, keadaan sunyi, anda sedang menunggu ikan memakan umpan anda. Tiba-tiba tidak beberapa jauh dari anda di tengah-tengah tasik, air bergocak dengan kencang seperti ada sesuatu yang besar di dasar tasik. Bukan itu sahaja, air juga akan berpusar seperti ada lubang besar di dasar tasik. Tidak sehingga beberapa minit gocakan dan pusaran tersebut hilang. Begitulah bagaimana penampakan makhluk legenda Sulu Bidar ini. Menurut cerita, gocakan makhluk ini mampu untuk menebalikkan sebuah bot di mana mereka akan terjatuh ke dalam air dan akan menjadi mangsanya. Mengikut cerita legenda lagi, Sulu Bidar ini kononnya berbentuk leper seperti tikar, kulitnya seperti kulit ular, di mana di setiap 4 penjuru ada kepala. Ada kisah yang dikongsikan di mana seorang lelaki mahu memancing di sekitar Tasik Kenyir. Sebelum dia pergi ke sana, dia telah diberikan amaran. Dia dipesan supaya berhati-hati kalau mandi di sana. Kalau ada buih di permukaan dan dedaun kering keluar dari buih tersebut, maka itu adalah Sulu Bidar. Segeralah berambus dari sana. Selain dari kisah legenda dan cerita orang-orang lama, tiada sumber sahih mengesahkan perkara ini. Di zaman moden ini, ada yang percaya itu adalah gas dari dasar tasik yang membuatkan air bergocak. Ada juga yang percaya itu adalah sejenis ikan yang menyerupai ikan pari gergasi. 2. Harimau Jadian. Kalau di barat ada werewolf, di Malaysia pun atau lebih tepat semasa zaman Tanah Melayu purba dahulu ada legenda harimau jadian. Dengan erti kata lain, kisah lelaki yang boleh berubah menjadi seekor harimau. Ini ditulis di dalam catatan seorang residen British di Pahang sekitar abad ke-19 yang dikenali sebagai Hugh Clifford. Di catatan bertajuk Tracking the Weird Tiger, dia pernah merekodkan insiden sebuah keluarga terdiri dari 7 lelaki dan 2 wanita diserang oleh seekor harimau pada waktu malam ketika mereka berada di rumah. Serangan itu membunuh ahli keluarga di dalam rumah kecuali seorang pemuda yang sempat bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat keganasan harimau tersebut terhadap ahli keluarganya yang lain. Keesokan paginya, pemuda itu ditemui ketakutan dan dalam keadaan trauma. Insiden ini dikaitkan dengan insiden serangan harimau jadian di sekitar kampung-kampung yang lain. Apa yang pelik, kisah serangan harimau jadian ini sangat lazim sehingga kan ia dicatatkan di beberapa catatan lain, termasuklah di catatan Peter Bumgard bertajuk Frontiers of Fierce Tigers and People in the Malay World. Dicatatkan di dalam catatan tersebut pada tahun 1899, kumpulan penjelajah British telah menemui seorang dukun yang tinggal di Ulu Aring. Menurut dukun tersebut, dia boleh menjadi harimau selama 7 sehingga 9 hari. Dan sepanjang tempoh itu, dia akan menyerang lembu di sekitar kampung. Dia kononnya dapat berubah menjadi harimau di atas bantuan semangat hutan ataupun dengan arti kata lain, jin hutan. Itulah kisah legenda harimau jadian. 1. Raja Bersiung. Kalau di barat ada vampire, kita di sini ada Raja Bersiung. Bukan seekor haiwan tetapi seorang manusia yang menyerupai tabiat haiwan. Legenda ini diceritakan di dalam hikayat Merong Mahawangsa dan pernah direkodkan di dalam catatan bertajuk Salasiah Negeri Kedah Dar Al-Aman yang ditulis oleh Colonial British R.J. Wilkinson pada tahun 1898. Legenda ini melibatkan seorang raja yang kononnya gemar untuk meminum darah manusia. Raja Bersiung adalah raja keempat keturunan Merong Mahawangsa yang pada asalnya menetap di Kedah. Apa yang menarik, diceritakan ada satu ketika giginya terasa sakit. Dia kemudian memulas gigi siungnya dan membaling ke sebuah kawasan di mana kawasan itu hari ini digelar sebagai baling. Dia gemar untuk memakan bayam dengan darah manusia. Setiap kali hidangan untuknya dijamu, mereka perlu menyediakan darah. Tabiat ini membuatkan dia dibenci oleh rakyatnya sendiri. Apa tidak nyaman tahan menyediakan darah manusia setiap kali dia mahu makan. Serik dengan ini, rakyat di sekitar Kedah kemudian memburu Raja Bersiung. Dia kemudian melarikan diri ke Perak, di mana kawasan tempat dia melarikan diri itu hari ini dikenali sebagai Kota Raja Bersiung Ijo. Ketika berada di Perak, dia dan pengikut-pengikutnya bersembunyi di sebuah gua. Di sanalah mereka mendirikan tempat untuk berlindung. Hari ini, gua tempat Raja Bersiung ini dikaitkan dengan pelbagai kisah mistik dan paranormal.
Penduduk tempatan pernah melaporkan pernah mendengar riuh rendah di sekitar gua, walaupun gua itu sebenarnya kosong. Ada juga yang mengamalkan amalan syirik dan kurafat. Mereka akan pergi ke sana untuk meminta nombor ataupun memuja untuk mendapatkan kuasa mistik dan sebagainya. Fakta bonus, ilmu hitam zaman Melayu Purba. Di bahagian pertama, fakta bonus yang saya ceritakan tentang makhluk-makhluk mitos ini mungkin datang dari golongan jin dan syaitan. Tapi menarik untuk kita lihat kali ini, makhluk yang kita senaraikan antaranya adalah manusia yang menyerupai makhluk. Contohnya mitos harimau jadian tadi. Di masyarakat kita, manusia yang mengamalkan ilmu hitam ini sering kita dengar. Contohnya, orang minyak ataupun orang yang mengamalkan ilmu kebal dan sebagainya. Mungkin waktu zaman Melayu Purba dulu untuk mengamalkan ilmu-ilmu ini adalah normal bagi mereka. Apa tidaknya ajaran Islam belum lagi disebarkan secara menyeluruh. Mungkin ilmu-ilmu itu digunakan untuk melindungi diri, ahli keluarga dan ataupun melindungi tanah mereka. Dan mungkin ada antara insiden ilmu sihir ini yang menjadi kisah legenda sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah bahagian 2 kepada topik kita pada hari ini. Kepada mereka yang belum menonton bahagian pertama, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Dan kalau anda mahukan bahagian ketiga, pastikan anda tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Saya perlu bantuan anda semua. Apakah tajuk yang anda ingin saya rungkai selepas ini? Dan itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sejumpa di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.